Kelas sebelum ni kita dah belajar hidrokarbon iaitu 5.2. Kita belajar tentang hidrokarbon yang juga merupakan sebahagian karbon organik, tapi bagi hidrokarbon ni dia hanya mempunyai hidrogen dan karbon sahaja. Dan kita dah tengok petroleum, contoh petroleum, arang batu, gas asli adalah hidrokarbon. Okey, jadi yang ni adalah bahagian 5.2. Okey, hari ini kita sambung untuk 5.3 di mana kita akan belajar alkohol. Okey, jadi alkohol ni sebenarnya juga adalah sebahagian karbon organik. Okey, kalau kamu tengok nota di sini, dia adalah sebahagian karbon organik, tapi dia bukan hidrokarbon sebab selain daripada karbon dan hidrogen, dia juga ada oksigen. Okey, jadi kita tak panggil alkohol ni dalam kumpulan hidrokarbon lah. Okey, tapi dia masih lagi sebahagian karbon organik. Dan hari itu kita sudah belajar kalau dia sebahagian karbon organik, maksudnya dia berasal daripada benda hidup. Okey, benda hidup lah. Okey, jadi di dalam alkohol. Okey, jadi alkohol kita tengok seterusnya. Alkohol dapat dihasilkan melalui satu proses. Jadi nama ini kamu kena ingat, iaitu kita panggil penapaian. Okey, dia proses ni kita panggil penapaian, di mana kita gunakan yeast. Okey, kita gunakan tindakan yeast terhadap makanan yang mengandungi glukosa ataupun kanji. Okey, jadi kita gunakan yeast, kita campur dengan makanan seperti glukosa ataupun kanji. Dan sebagai contohlah, bagi gula, anggur, semua ni mengandungi sama ada glukosa ataupun mereka mengandungi kanji. Okey. Okey, kita tengok muka surat seterusnya. Okey, proses penyediaan alkohol. Okey, dalam proses penapaian, okey, tadi kita kata proses untuk menyedia alkohol ni kita panggil sebagai penapaian. Okey, enzim Gimes, okey, dalam yeast. Okey, jenis-jenis enzim yang terdapat di dalam yeast. Okey, enzim Gimes ni menukarkan glukosa kepada etanol. Etanol ni adalah alkohol. Okey, dan karbon dioksida. Okey, selain daripada dia hasil alkohol, hasil sampingan dia adalah karbon dioksida. Okey, jadi kamu tengok persamaan di bawah, iaitu kita gunakan glukosa seperti yang tadi, gula, okey, barley sebagainya, glukosa ataupun kanji. Okey, kita campur dengan yeast. Okey, sebab yeast ni dia ada sejenis enzim yang boleh menguraikan glukosa ni, akhirnya menjadi alkohol iaitu etanol, dan dia keluarkan gas karbon dioksida. Okey, jadi ini adalah proses penapaian. Okey, proses penapaian. Okey, kita tengok eksperimen yang kita boleh jalankan untuk proses penapaian ni, di mana kita sediakan 3 set. Sebenarnya ikut aktiviti ni kita sediakan 3 set. Okey, iaitu kalau kamu tengok dalam radas ni, semua lebih kurang sama. Kita guna kelelangkung, kita gunakan satu tiup kaca, di mana tiup kaca ni dan tiup kaca ni nanti kita akan rendam dalam satu tabung uji yang mengandungi air kapur. Okey, jadi kalau kamu tengok set B pun lebih kurang sama. Kita guna kelelangkung, tabung uji pun ada guna air kapur. Okey, cuma yang lain ialah bahan yang kita letak dalam kelelangkung ni lain sikit. Okey, di mana kita gunakan gula dengan yeast, iaitu ada glukosa. Yang ni kita guna roti, yeast dan air suling. Jadi roti ni ialah yang mempunyai kanji. Okey. Dan set yang ketiga kita gunakan, kita tengok muka surat belakang, iaitu dia lebih kurang sama, iaitu dia cuma gunakan pisang. Okey, iaitu buah. Okey, kita boleh guna anggur sebagai contoh sebab dia juga mengandungi glukosa. Okey. Okey, jadi bagi pisang ni dia pun ada kanji ya. Okey, kita balik kepada yang tadi.
Okay, jadi maksudnya bagi ini ialah sebenarnya kalau kita sudah campur ada gula, yeast, okay, maksudnya dalam kelalang ni sudah berlakunya penapaian ataupun maksudnya alkohol sudah dihasilkan. Okay, kalau kita gunakan gula dengan yeast ni. Dan kenapa kita nak guna air kapur di sini? Sebab kalau kita tengok balik persamaan yang tadi, proses tadi, selepas kita campurkan glukosa ataupun gula, kita campur dengan yeast, okay, nanti kita akan kutip alkohol ni dan dia ada hasil sampingan iaitu dia akan bebas keluar gas karbon dioksida. Okay, jadi kegunaan air kapur ni ialah kita guna air kapur ni untuk menguji. Okay, kita nak menguji kehadiran karbon dioksida. Maksudnya kita nak tahu betulkah gas ni karbon dioksida sudah dibebas keluar. Okay, jadi bagaimana kita nak tengok sama ada dia hadir atau tu maksudnya gas ni dibebaskan, iaitu kita guna air kapur ni. Air kapur ni pada asalnya adalah jernih. Okay, tidak berwarna. Tapi kalau adanya karbon dioksida, okay, maka warna yang asal jernih ni kita akan kata dia menjadi keruh. Okay, warnanya akan jadi keruh, maksudnya bukan lagi jernih. Okay, jadi air kapur ni ialah untuk menguji kehadiran gas karbon dioksida. Okay. Okay, jadi kalau kita tengok semua ni dia guna air kapur lah sebab kita boleh menguji kehadiran air gas karbon dioksida. Okay, selepas proses penapaian ni berlaku, okay, air kapur ni sudah jadi keruh. Bahagian dalam ni terkelangkung seperti yang cikgu kata, sama ada kamu guna gula, kanji, okay, campur dengan yeast, maka sebenarnya dalam ni sudah mempunyai etanol. Okay, etanol ataupun alkohol. Okay, jadi dalam kelalang ni sebenarnya sudah mempunyai etanol. Okay, jadi etanol ni sebab bukan semua gula pisang, okay, dia akan urai menjadi etanol. Jadi untuk sebelum kita nak mengutip etanol ni, kita kena turas dulu. Okay, maksudnya kita filter dululah. Kita turas dulu. Selepas turas, kita ambil hasil turasan tu, kita masukkan ke dalam satu kelalang bulat di sini, di mana kita akan panaskan etanol hasil turasan ni. Okay, kita turaskan dia, kita dapat hasil turasan. Dan kita sekarang ni akan panaskan hasil turasan ni. Sebab bagi hasil turasan ni, hasil yang kita dapat tu, mungkin ada etanol dan dia mungkin ada air. Okay, dan bahan-bahan yang lain lagi. Jadi kita kalau betul-betul nak dapat etanol, kita perlu melalui satu proses yang kita panggil sebagai proses penyulingan. Jadi ini adalah radas yang kita guna untuk proses penyulingan. Y-U-L-I-N-G-A-N, penyulingan, iaitu ialah kita nak dapat hasil yang betul-betul suling, ataupun kamu tengok dia tulis di sini hasil sulingan. Okey, jadi proses ni kita panggil penyulingan. Okey, jadi selepas kita panaskan dia, di sini ada termometer. Okey, jadi bagi etanol ni dia akan mendidih pada suhu, pada suhu lebih kurang 78 darjah Celsius. Jadi kalau kita tengok bacaan termometer ni, kalau dia dah capai 78, sebenarnya kamu dapat tengok wap yang tidak berwarna sudah dihasilkan, dan dia akan melalui satu kondenser Liebig. Kondenser maksudnya dia sejukkan gas tu. Dan selepas gas tu disejukkan, dia akan tukar jadi cecair, maka kita boleh dapat etanol, dalam bentuk cecair. Dan tadi cikgu kata ada juga air sebenarnya dalam hasil turasan ni. Bagi air, takat didih ialah 100 darjah Celsius. Jadi maksudnya kalau termometer tu sampai 78, jadi hasil yang kita kutip tu sebenarnya ialah etanol sahaja.
Air sebab tak sampai lagi 100, maka dia tak boleh tukar jadi wap. Jadi yang kita dapat nanti adalah betul-betul alkohol ataupun etanol. Seterusnya kita tengok pula sifat fizik dan sifat kimia bagi alkohol. Bagi sifat fizik alkohol adalah seperti yang berikut. Bagi alkohol ni dia tidak berwarna, macam air saja tak ada warna. Tapi dia ada bau yang tersendiri. Lepas tu dia cecair pada suhu bilik. Takat didih meningkat apabila bilangan karbonnya meningkat, iaitu bilangan karbon ni seperti yang kita tengok itu, hari itu ada ikatan kovalent itu. Jadi kalau karbon itu semakin meningkat, takat didihnya meningkat. Ketelarutan dalam air berkurang apabila bilangan atom karbon meningkat. Dia boleh larut dalam air, tapi kalau bilangan karbon itu meningkat, maka dia susah dan larut. Jadi ini adalah sifat fizik dan sifat kimia bagi alkohol. Jadi untuk aktiviti bahagian seterusnya, iaitu kita boleh gunakan etanol ni untuk tengok warna, keadaan jiri, maksudnya dia adalah dalam keadaan cecair, bau, bolehkah dia larut dalam air. Dan satu lagi ialah tindak balas pembakaran, iaitu kita gunakan satu piring sejat, kita masukkan etanol ni dan kita bagi api. Kita nyalakan api dan kita dapati etanol ni boleh terbakar. Maksudnya dia boleh jadi sebagai satu bahan api. Dan api yang dihasil itu, hasil daripada nyalaan etanol ni, api yang terhasil itu adalah berwarna biru dan dia tanpa jelaga. Maksudnya dia tak keluar asap banyak. Tak ada asap, jadi tanpa jelaga. Jadi dia akan hasilkan nyalaan biru, dan tanpa jelaga. Dan kita tengok tiup ni, dia juga sambung kepada air kapur. Jadi sebenarnya selepas pembakaran ni, semasa pembakaran ni, gas karbon dioksida juga dihasilkan. Selain daripada nyalaan ni, kita dapati sebenarnya selepasnya lah dia akan tukar ke gas karbon dioksida. Dan sebenarnya kamu boleh tengok titisan-titisan air pada corong turas ni. Iaitu dia tukar juga menjadi air. Jadi selain daripada karbon dioksida, dia juga tukar kepada air. Lepas yang ni ialah pembakaran bagi etanol. Lepas tu kita tengok tindak balas pengeksteran. Menghasilkan ester. Kita tengok muka surat seterusnya untuk ester. Kamu tengok gambar raja ni. Iaitu ester ni sebenarnya boleh digunakan untuk menghasilkan minyak wangi, perfume, minyak wangi. Jadi untuk menghasilkan ester ni, kita gunakan etanol, kita campur dengan asid etanoik. Selepas tu, yang seterusnya kita campur beberapa titisan asid sulfurik pekat dan kita panaskan dia. Selepas kita panaskan dia sudah tukar ke ester dan kita campur dengan air. Jadi ini adalah proses pengesteran, menghasilkan ester. Kita guna etanol campur asid etanoik. Yang ni ialah pengesteran. Lepas tu kita tengok bahagian seterusnya, apakah kegunaan alkohol. Apakah kegunaan alkohol dia? Alkohol mempunyai beberapa kegunaan yang meluas. Yang pertama ialah menjadi bahan api. Seperti yang kita tengok tadi, kalau kita gunakan piring petri itu, piring sejat itu, kita masukkan etanol dan kita letak api, maka dia boleh terbakar. Dia akan keluarkan nyalaan api yang berwarna biru. Maka dia boleh gunakan untuk sebagai bahan api. Untuk bahan api ini mungkin boleh jadi masak dan dia sebenarnya boleh digunakan untuk menggantikan petrol. Menggantikan petrol sebab dia boleh terbakar. Jadi alkohol merupakan bahan api yang baik kerana sebahagian karbon organik ini mudah terbakar
nyalaannya berwarna biru, pembakarannya lengkap serta bersih tanpa jelaga, tak keluar asap jelaga. Contohnya, alkohol digunakan sebagai bahan api bayau untuk kenderaan bermotor di Filipina. Dia boleh jadi bahan api untuk masak, untuk kenderaan. Untuk yang kedua ialah perubatan. Sebagai contoh, sebelum kamu nak dapat suntikan, tak kira vaksin ataupun sebagainya, kamu akan disapu dulu dengan sejenis cecair yang sejuk. Jadi sebenarnya yang tu adalah alkohol. Sebab dia boleh jadi sebagai antiseptik, iaitu boleh basmi kuman, iaitu kita boleh jadi ubat sapu. Yang tu sebagai contoh ubat kuning tu lah. Ataupun disinfektan. Disinfektan ni adalah bahan pencuci. Bahan pencuci yang boleh basmi kuman untuk cuci tandas ataupun bahagian-bahagian tertentu lah. Untuk membunuh mikroorganisma selain daripada sebagai pelarut bagi berbagai jenis ubat. Jadi dia adalah bantu dalam segi perubatan. Lepas tu kita tengok seterusnya ialah kosmetik. Yang digunakan sebagai pelarut untuk pelbagai kosmetik seperti minyak wangi, seperti yang saya kata tadi, boleh hasilnya wangi, lotion dan juga gincu. Lepas tu nombor 4 bagi industri. Alkohol lazim digunakan sebagai pelarut dalam industri kerana sifatnya yang dapat melarutkan bahan organik yang digunakan dalam penyediaan pelbagai jenis bahan industri seperti cecair, pencuci dan makanan. Alkohol juga merupakan bahan tindak balas dalam pembentukan ester. Dia boleh bentuk ester yang digunakan dalam industri pemprosesan makanan, kosmetik. Lepas tu cat. Dia adalah pelarut yang baik untuk cat dan sebagainya. Etanadiol juga merupakan sejenis alkohol yang digunakan dalam anti beku dalam industri. Anti beku maksudnya dia tak jadi beku lah. Jadi ini adalah kegunaan bagi alkohol. Jadi yang bahagian yang terakhir bagi bahagian ni ialah kesan pengambilan alkohol secara berlebihan. Yang kita tahu alkohol ni maksudnya sebenarnya dia juga digunakan dalam minuman keras, minuman keras dan sebagainya. Tapi kalau kita mereka yang ambil alkohol ni secara berlebihan, dia akan menyebabkan ketagihan lah, dan dia juga akan menghasilkan banyak masalah sosial. Masalah sosial iaitu dalam keluarga dan juga ada perjenayah. Jadi yang ni adalah keburukan. Keburukan bagi yang pengambilan alkohol yang berlebihan. Jadi tak baguslah. Jadi kalau kamu nak tengok yang seterusnya, kamu boleh tengok kesan alkohol yang berlebihan ni kepada bahagian-bahagian dalam manusia, bahagian organ kita. Jadi yang tu saja untuk hari ini. Kamu boleh tengok ini sebagai tambahan, bahagian yang hasil daripada ketagihan itulah ataupun berlebihan alkohol berlebihan.